Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur, yang mana syukur ini jemaah sekalian menjadi agenda utama musuh nombor satu kita. Yang mana musuh nombor satu ini telah pun melakukan kerjanya sejak dari awal kejadian manusia, yakni Nabi Adam AS, apabila dia gagal mempertahankan kedudukannya sebagai presiden kepada malaikat dan jin daripada satu golongan yang Allah muliakan satu ketika dahulu. Tetapi kali ini, ketika ini, dia menjadi satu kumpulan atau golongan yang Allah murka dan kekal dia kafir, kana minal kafir. Itulah dia iblis. Ada perkara yang seringkali kita kena mengingatkan adalah tentang musuh, iaitu ancaman yang membawa kepada topik keselamatan. Keselamatan ni satu perkara yang tiada kompromi sebenarnya, kerana dia membahayakan hidup kita kan? Ya, dia membahayakan hidup kita, bukan sekadar hidup di dunia. Yang mana kehidupan di dunia ini pun apabila melibatkan satu perkara yang berbahaya, maka ianya satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh mana-mana orang. Malah dalam negara menjadi satu badan ataupun satu kumpulan yang sangat diberi penumpuan, yang keselamatan dalam negara KDN. Dan ia melibatkan kehidupan kita yang kekal di sana, yang akhirat. Ancaman musuh, yang mana dengan musuh itulah kita ada satu pertahanan yang mana sentiasa bersiap siaga 24 jam mas sekalian. 24 jam keselamatan. Tidak boleh kejap ada, kejap tidak boleh. Bab keselamatan ni 24 jam.
segala aset yang perlu diketengahkan, digunakan untuk keselamatan mestilah digunakan. Maka begitu juga kalau kita memikirkan keadaan keselamatan kita, diri kita, anak-anak kita, daripada musuh nombor satu kita yang akan memberikan satu ancaman yang besar sehingga boleh kita terjumus ke neraka Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzubillah min zalik. Lalu apa benda yang dibuat oleh iblis ni jemaah sekalian? Itulah dia bersumpah kepada Allah Subhanahu taala dalam surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatik. Iblis ni puji Allah jemaah sekalian. Memang asal dia ketika malaikat dia satu kumpulan dengan malaikat. Dan dia ketua pula tu. Ketika malaikat beritahu kepada Allah, tidak cukupkah kami ni yang bertasbih bertahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Waktu tu Allah nak jadikan manusia, kita bermula Nabi Adam AS. Dan satu orang kata memorandum lah, ibaratnya begitu, diusulkan oleh malaikat, kami ni yang dah ramai, dah cukup, termasuk dengan iblis. Waktu itu mereka satu kumpulan, belum jadi puak militan kiri lagi, belum berpecah lagi. Semua makhluk Allah Ta'ala tak ada satu pun yang ingkar, tak ada sekalian. Sebab mereka kenal Allah, mereka tahu Allah itu siapa, maka berani nak ingkar. Lalu ketika Allah jadikan manusia, maka disitulah datangnya kemelut, datang ujian bagi si iblis. Ya, paling taat kan. Paling taat itu diterjemah dengan banyak amal. Lalunya amal ini Allah nak uji betul ke amal dia ni betul-betul taat, betul ke kita betul-betul buat ataupun buat-buat. Adakah kita betul-betul buat ataupun buat-buat? Nak tahu dia betul-betul buat ke atau buat-buat, uji dia. Uji dia, maka Allah uji. Yang akan menerima ujian adalah jin dan manusia. Dua kejadian yang Allah taklifkan untuk diuji, untuk dinilai, untuk dilihat, adakah makhluk jin dan manusia ini benar-benar perform sebagai hamba Allah. Yang lain dah perform dah automatik. Yang layak diuji itu memang akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti, jin dan manusia. Dan dimulai dengan jin. Lalu jin, yakni iblis, gagal. Tapi ciri dia masih dikekalkan, yakni tasbih, ya tasbih, tahmid, ya tahmid. Jadi jangan terkejut kalau tiba kita nak qiyam ke ataupun kita nak beramal lah, tak kisah bila-bila tiba datang sebelah boleh berzikir, kita tak nampak dia ni kan. Tengok bersih dia, pakaian dia. Tu kata bila setengah-setengah tu berjalan pada jalan saliknya ni nak menuju kepada Allah, kemudian melalui pengalaman rohaniah itu, tiba-tiba ada jelmaan ke, jangan disangkakan itu malaikat, belum tentu. Belum tentu. Dah ramai yang tersilap langkah, malah dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah ta'ala alaih pun diperjalankan dengan jelmaan iblis ni. Dia menjelma jadi malaikat. Dia mengatakan bahawa ketika ini kamu telah sampai ke satu makam yang mana halal dan haram tidak lagi terpakai pada kamu. Habis. Dia dengar halal haram tak terpakai, dia lontarnya. Daripada cahaya terang benderang berubah jadi gelap segelap-gelap. Iblis belum nyamar, melainkan para anbiya dia tak boleh. Nabi SAW dia tak boleh nyamar. Tapi perwatakan orang manusia yang alim boleh. Jadi karakter si iblis yang berzikir ni masih dikekalkan. Malah ketika dia dah berkhianat pun, tengok dimulakan, Allah rakamkan kata-kata iblis. Qala fa bi'izzatik. Nampak? Berkata iblis, dengan keagunganmu. Nampak? Ni bukan halang kepala ni musuh kita ni mas kan. Zikir dia bukan zikir guna tasbih dah. Zikir sebati dah dia tu.
Kalau ikut nafas, senapas sebati lah. Sebab apa? Berjuta tahun mungkin. Dan dia adalah lead, ketua. Ada satu kat TikTok lah saya tengok tu, kat TikTok. Ada satu gerakan kat mana, entah Pakistan ke Hindustan ke, dia orang dia Jabi kot. Dia punya ruqyah, dia ruqyah tapi main hembus je. Hembus kat mic macam tu. Tapi tangan dia bukan tasbih. Sekali dia go pop dia tarik macam tu. Kita tengok macam kelakar ada kata. Dia bukan tasbih, dia tasbih. Kita macam ni lah. Paling laju pun, paling laju pun dia macam ni je. Tarik macam tu. Dia tiup gitu, menjerit semua orang lah. Seban, sebut nama Allah. Tapi kaedah tu lah, ada yang kritik, Allah alam. Tak tahu setara mana dia tarik tasbih tu. Sekali tarik dah, zerap macam itu terus. Dia tarik sini kan. Dia tarik lah. Dia tiup mic tu. Menjerit kan. Iblis terror lagi. Tak pakai ni lah. Nak bagi tahu tu je. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak berhadapan dengan musuh ni, kita kenal dulu musuh tu siapa. Pertama kena kenal musuh supaya tak tersilap bermusuh. Mana kita bermusuh dengan orang, salah tu. Walaupun sebahagian orang ni akan jadi musuh kita juga, tapi kerana dia mengikut karakter musuh lah. Siapa musuh-musuh tu? Iblis lah. Apabila dia ikut karakter iblis, maka jadilah musuh. Itu jadi masalah. Asalnya bukan kita bermusuh. Asalnya kita ni semua bersatu. Tapi kerana ada agenda dia untuk qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Bayangkan, punyalah saya bila baca kata-kata iblis ni, saya lihat, saya ambil pengajaran dia, begitu akrabnya dia dengan Allah, begitu confident dia boleh cakap, aku akan sesatkan semua cucu Adam, cucu cici Adam. Bayangkan, berani cakap depan Allah macam tu. Tapi yang pertama, sebelum dia nak menyesatkan, dia minta izin dulu tu. Tu satu beradab dia. Nak buat jahat pun minta izin Allah. Amin. Dah Allah izinkan Ustaz? Ya, Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Kerana Allah tahu tak semua yang diizinkan itu akan berlaku juga. Ya Allah izinkan kita buat, belum tentu terjadi. La'u yanahum ajma'in, dan dia dah letakkan siasat, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Mukhlasin, hamba-mu yang bersih, yang ikhlas. Ia akan terhindar daripada ancaman musuh nombor satu kita. Sebab itu mensucikan diri, membersihkan diri dari segala kesyirikan, dari sudut amalan dalaman kita dan luaran kita, zahiri dan batiniah. Ini niat itu perlu diselarikan agar mencapai maqamat kedudukan ikhlas. Kerana apa? Selagi mana kita tak sampai ke Allah itu, dan kita tak minta tolong Allah, dan kita tidak pusatkan amalan kita untuk ikhlas, lagi itulah kita jadi makanan iblis. Dia dah kata dah, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Bukan banyak amal lah. Bukan yang banyak amal yang dia tak ganggu. Silap bulan yang banyak amal lah lagi dia ganggu. Kerana apa? Kerana niat kita terganggu. Oh, ni dia beramal ni bukan sebab Allah ni tak. Dia boleh tahu ke? Dia tak boleh tahu pun niat tu hanya milik Allah. Tetapi dia boleh kesan ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Ciri-ciri itu dia boleh bau. Bau ni mas sekalian, bila pemangsa kan, harimau kan, dia boleh bau mangsa dia tu dengan hidung dia, deri bau dia kuat. Siapa yang kaji bab pemangsa ke kan, memang mungkin silap bulan, sejauh mana dia dah boleh bau dah. Iblis
Pemangsa. Kita mangsa. Jadi apa benda yang dia nak pada mangsa itu, maka dia boleh bahu. Orang yang tak ikhlas dia boleh bahu lah. Ni bau aku ni katanya. Macam itulah. Jadi kerja iblis dari dulu lagi, daripada Nabi Adam AS dijadikan sehingga sekarang non-stop kerjanya. Dan musuh iblis tak tidur juga. Makan roti canai pun tak sempat. Dia tak ke situ. Kerja dia apa? Macam mana kita mempertahankan pertahanan yang tidak boleh tidur, boleh kena ada shift ganti di perbatasan tu. Macam itulah dia tengok kita tak tidur. Tengok. Perhati, buat kajian. Bayangkan musuh yang mengkaji kita 24 jam. Agak-agak sampai satu tahap dia tahu tak kelemahan kita. Pasti jumpa. Lalu diperincikan lagi kerja iblis ini. Maka Allah ni maha kaya. Walaupun Allah izinkan berlaku itu, tapi Allah tahu ciptaannya itu siapa. Kau nak test ni, kau test lah. Ibarat macam itulah. Kalau seorang panglima, seorang pahlawan kan, datang seorang musuh, aku nak test dia ni. Kita yang train dia. Kau nak lawan dia ke? Silakan. Dia kata. Kau tak kenal lagi dia siapa ni. Memang kau kena lipat lagi. Kenapa dibenarkan? Kerana Allah tahu orang beriman ni layak diuji. Orang beriman ni layak diuji kerana orang beriman itu bersamanya dengan kekuatan Allah yang tak habis-habis. Di saat musuh menyerang kita tanpa henti, ingatlah kekuatan Allah itu tak mati-mati. Memang mereka keseruk menyerang tak berhenti, tapi kita bersama dengan kekuatan Allah yang tak pernah mati, sentiasa hidup kekal. Dia tahu orang beriman, orang yang beriman dia akan bersama dengan Allah, dan Allah itu sifatnya kekal. Dan inilah jadi kemenangan umat Islam, orang beriman, bukan kerana berjaya membunuh musuh. Malah iblis tak boleh dibunuh pun. Dajjal dia mati. Dajjal dia mati nanti. Tapi iblis tak mati. Malah kita ingat dah habis selesai Dajjal, kita sesat. Belum. Nak mati kita pun dia boleh datang lagi. Kita nak mati pun dia boleh menyamar lagi datang. Ketika kita kalimat thayyibah tu la ilaha illallah tu, dia boleh menyerupai wajah mak kita. Mengajak keluar daripada agama Islam. Bayangkan. Dia boleh menyerupai wajah-wajah orang yang kita kasihi. Untuk mengajak kita keluar. Last chance katanya. Bayangkan. Bukan sehingga ketitisan darah terakhir. Dia tak main darah saja kan. Dia main napas terakhir. Kalau musuh yang zahir ni darah kita. Tapi musuhnya gaib ini napas kita. Sehingga napas yang terakhir dia akan goncang iman kita. Bayangkan. Dia nak ragut, dia nak pastikan ramai pengikut-pengikut yang masuk neraka. Dia nak buat begitu. Ini satu ancaman musuh. Sebab tu Allah lalu bagi tahu kita, kerana aduan, dia adalah musuh yang nampak nyata. Aduan mubin, yang jelas. Jelas kerana apa? Sifatnya itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis mengganggu kita kerana kita ni layak diuji satu. Keduanya, setiap perkara yang diizinkan belum tentu mendapat keredaannya. Jadi perkara yang berlaku tanpa redha Allah tiada kekuatan. Walaupun iblis berjaya merangka perancangannya, setiap hari dia buat meeting di atas laut. Setiap hari, Mas sekalian. Dia ada multaqa dia. Harian. Tinggal lagi Ramadan dia datang nanti, permit untuk berkumpul tak dapat. Permit tak dapat. Jadi terpaksalah dia nafsi-nafsi, pandai-pandai korang dah. Nanti kita repeat balik, nanti Syawal nanti ya. Kita raya, mereka pun raya juga. Raya berkumpul balik. Macam mana semua dah semangat balik? Okey, jom katanya. Dia bagi semangat itu.
Hari-hari buat meeting untuk apa? Menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat cucu Adam. Daripada cucu Adam, Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan. Namun di sini jemaah sekalian kata kunci dia, kata kunci. Allah pula reveal. Allah yang menjadikan iblis. Allah yang menjadikan manusia. Maka Allah juga akan merevealkan gerak kerjanya. Maka Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Serangan iblis ini akan datang dari all angle, all rounder. Ingat, saya suka cerita dah apatah lagi dalam perbahasan hakikat kehidupan ni. Saya suka membawa kepada para jemaah sentiasa berada dalam keadaan berperang sebenarnya. Kita beramal ni, itu adalah ganjaran kita. Sebelum kita nak dapat ganjaran, kita kena berperang. Nabi SAW sebelum nak dapat ghazwah, dalam ghanimah, ghazwah, peperangan, sebelum menang, nak takluk, boleh dapat 1/3 harta rampasan perang, kena berperang lah kan. Sebenarnya kita sebelum nak dapat pahala tu, yang kita duk beramal yang mana memang Allah suruh minta pahala, sebenarnya betul lah Allah suruh minta pahala. Ikhlas saja tu sebenarnya. Sebab kita tak beramal kerana selain Allah. Kerana yang pahala tu pun dari Allah juga. Tak ada orang lain, tak ada makhluk yang boleh bagi pahala. Tak ada jemaah sekalian. Yang boleh bagi pahala hanya Allah. Kalau kerana pahala untuk pahala pun tak masalah, sebab kena Allah juga. Cuma ulama letakkan tu ikhlasnya rendah lah. Cuma walaupun rendah, tetap je bahagian ikhlas juga. Sebelum nak dapat ganjaran pahala, kita berdepan dengan musuh kita, berperang. Depan, belakang, kiri, kanan. Ni iblis kata ni. Dia kata, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Bagaimana saudara kita di Palestin, di Gaza, satu-satu lagi daerah yang nak dihabiskan itu, dikepung 360 darjah katanya. Sebenarnya kita telah pun dikepung seawal kita mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan iblis kata apa kepada Allah? Wala tajidu, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Wala tajidu aksaruhum syakirin, kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Nah, ini modus operandi musuh Allah, nombor satu sekali. Dan itu gerak kerja dia, nombor satu jemaah sekalian. Dan satu-satunya gerak kerja dia. Yang lain-lain tu adalah pecahan daripada apabila dia berjaya buat manusia tidak bersyukur. Wala tajidu aksaruhum syakirin, kau tidak dapati mereka bersyukur. Maka bila tak rasa terima kasih dengan Allah, nak datang solat, nak berzikir, nak buat baik. Kita ni nak buat baik kadang-kadang kalau dengan manusia kan, sebab kita terima kasih lah. Ya, terima kasih lah, entah banyak tolong anak share. Anak seralat kalau tak boleh. Anak mesti tolong juga. Nah, macam tu. Anak rasa bersalah share. Dia mesti ada rasa itu sebab dah banyak jasa. Tapi peramai merasakan bahawa hidup kita ni Allah berjasa dengan kita. Sehingga manusia mula berkira-kira untuk memberi masa dengan Allah. Dan ingat, bukan kata Allah minta yang fizikal, tahu nak datang solat diberikan waktu. Nak fikir tentang Allah pun berkira. Datang iyalah datang, kena masa, kena ini kan. Ni nak berfikir tentang Allah pun dia tak nak fikir. Punya berkira lebih baik aku fikir berapa duit aku dapat hari. Kalau 10,000, kalau kita buat compounding, dia lebih suka berfikir tentang makhluk daripada dia berfikir tentang Khalik, yakni tentang apa yang Allah dah bagi dekat dia. Setiap hari kita kena buat satu muhasabah syukur, bukan muhasabah dosa. Dosa tu satu bab dah. Ini kata ulama, muhasabah atas tidak syukur itu. Semalam saya berada di Taiping, buat halaqah, jemaah kumpul kan. Saya pagi itu ada di
Ustaz, ada exam. Saya belajar lagi. Dah sem 3 dah, alhamdulillah. Doakan mas sekalian saya boleh habiskan. Amin. Sampai ke tahap saya tengah nak PhD kan pengajian kita ni. Untuk peringkat master ni, tajuk ni telah diterima secara bulat suara tanpa ada tolak. Dia ada paper tesis. Saya mix mood exam kelas kena buat paper tesis juga. Dua-dua sekali. Tajuk dia adalah peranan akidah di dalam mendepani tekanan hidup bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk ini tanpa perlu ditukar, perlu diubah. Diterima sebulat suara majlis senat. Hanya perlu ubah supervisor saja. Tapi tajuk tidak. Rupanya ketika saya jumpa dengan ketua jabatan, beliau kata tajuk ni ustaz tak ramai buat. Melihat tekanan dari perspektif Islam ya ada. Maknanya minta pandangan. Tapi bersama bukan dari akidah itu sendiri nak dibangunkan. Rupanya apa peranan akidah tu. Jadi tekanan-tekanan juga sangat berkaitan dengan ancaman musuh tadi. Sebab tu saya suka buat kajian. Jadi saya petang tu ada di Taiping buat usrah. Maka berlakulah dialog. Dalam tu ada yang bertanya. Dia bertanya tentang keadaan hidup ni mas sekalian. Dia kata apa? Ustaz katanya. Saya kata orang beriman ni gembira. Tidak berserta padanya dengan tangisan air mata. Orang beriman bukan begitu mas sekalian. Malah memberhentikan air mata kerana meyakini ganjaran yang lebih kekal di sana. Itu orang beriman. Dia tidak akan tangisi dunia yang sementara. Tapi perbualan tu tetap. Takkan tak boleh Ustaz? Salah ke kami nak nangis? Dia nak juga pertahankan nangis dia. Jemaah sekalian, kita dah lama ditipu sebenarnya dengan dunia ni melalui jalan-jalan keiblisan ini, talbisul iblis. Menyelinap masuk di dalam gerak hidup kita seakan hidup ini penuh dengan perkara yang kesedihan. Memang sebenarnya dunia ni sebenarnya ujian, dan ujian tu memang sedih. Lahir-lahir dia menangis. Tapi kerana kita rasa kita berterima kasih, sebenarnya menutup segala kesedihan. Nak rasa terima kasih dengan Allah tu susah hidup kita ni. Nak rasa bahawasanya hidup kita ini jasa yang paling besar itulah Allah. Nak rasa itu sehingga kita berterima kasih dan hilang tangisan air mata. Berhenti linangan air mata kita. Nabi SAW ni kita nak Isra wal Mi'raj. Memang layak pun Nabi kalau diperjalankan dengan air mata juga. Tetapi air mata Nabi memperjuangkan agama. Bukan kerana meratapi kesusahan. Nabi tak meratapi kesusahan atas apa yang diperjalankan. Penyesalan kerana susah tak ada. Dan Nabi menangis memikirkan keadaan Islam. Nabi menangis kerana memikirkan keadaan umatnya. Nabi menangis kerana memikirkan Islam ni bagaimana. Ketika tahun duka nestapa, Allah panggil isteri yang sangat dicintai, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra. Bukan nangis semata-mata kehilangan isteri, tapi kerana itulah satu-satunya isteri yang Allah datangkan orang pertama masuk Islam. Di saat semua para Nabi, isteri Nabi terima Nabi. Betapa besarnya sumbangan ini dirakamkan dalam riwayat yang panjang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi, kenapa disebut-sebut nama Khadijah? Ini orang umpan gunakan dalil ni, isteri Nabi pun cemburu katanya. Tapi saya nak bagi tahu Nabi ni menangani cemburu. Apa yang dicemburukan tadi? Khadijah sebenarnya. Mai sini, aku nak cerita. Mai sini. Katalah kita, isteri kita meninggal, kahwin baru, muda pula tu. Dok kita sebut kak kita, kak kamu dulu ni baik sungguh katanya. Nanti kamu masak, nanti bagi dekat jiran sebelah tu, kawan kak kamu tu katanya. Nanti masak ni. Jadi isteri muda kita ni, saya cuba bayangkan lah. Kalau tak mati lagi pun tak apa, kahwin pun cuba.
Sekali marah kawan tu, abang ni kan, kau kena meninggal kata. Saya ni. Kita kan bila dah isteri macam tu kita, oh ya abang janji abang tak sebut lagi dah. Okey, bye. Yang dah pergilah katanya. Yang ada sekarang ni kita hayati katanya. Dah tak sebut dah. Tapi Nabi tidak, mas sekalian. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendengar nama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu kubra, Nabi explain detail siapa tu Sayyidatina Khadijah. Mai sini dengar habis-habis, biar kamu sedar. Lepas tu itulah saat terakhir Aisyah radhiyallahu anha cemburu pada Sayyidatina Khadijah. Tak ada dah. Memang layak lah, memang lah. Di saat agama Islam tidak diterima, dialah yang terima. Di saat orang lain mencaci hina, dialah yang datang kepadaku. Bayangkan. Ustaz, waktu tu kenapa Nabi tak kahwin lain? Nabi kahwin bukan dengan suka-suka. Nabi kahwin mendapat wahyu daripadanya. Jadi waktu itu belum diwahyukan lagi. Khalas. Jangan mana-mandai kata Nabi pun tak suruh kahwin lagi waktu itu. Mana-mandai kata pergunakan Nabi untuk kepentingan diri. Nampak? Nabi menangis kewafatan isteri yang disayangi, yang mendapat salam daripada Allah dan malaikat. Allah kirim salam tu, memang. Kita dapat kirim salam daripada orang ternama pun, wih, rasa seronok. Ini sampaikan salam kepada isterimu. Allah kirim salam. Tu dia Allah kirim salam. Nampak? Sedih sebab penyokong kuat kepada Islam telah Allah panggil kembali ke rahmatullah. Dalaman, luaran. Dalam isteri Nabi, luar pakcik Nabi. Dalam luar Allah panggil. Waktu itu dualah insan ini yang menjaga kekuatan Islam ketika itu. Manakan tak nangisnya? Memang wajarlah nangis kerana ancaman Islam. Kita pun tidak bandingkan Nabi pun nangis. Konon-konon nak hati-hati, jangan cakap ni tu. Lepas tu dah tak dapat ilham juga. Saya dapat ilham dia waktu itu. Dia nak kaitkan dengan riwayat Nabi nangis. Saya kata, kalau Nabi ada, beranikah kita cakap macam itu? Di saat Nabi ajar satu doa, jangan menangis. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hammi wal hazan, resah gelisah tu merupakan tangisan lah. Nabi ajar doa tu, berani ke kita katakan Nabi balik? Ya Rasul, dia ajar doa ni, Nabi pun nangis katanya. Anda cakap macam itu kan Nabi? Takkan ya mas sekalian. Sebab Nabi, perbuatan Nabi itu wahyu, bukan saya saja buat. Apatah lagi ada padanya kisah yang perlu kita hayati. Jadi menunjukkan bahawa berbalik pada tadi, apabila iblis berjaya membuat manusia tidak bersyukur, wala tajidu aksarahum syakirin, yang perkara pertama yang kita rasa adalah, kalau dalam perbahasan kita, ini nak letakkan diri dalam bab istiqamah, nak rasa Allah berjasa dengan kita ni, ini yang paling susah mas. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abu Amr, menyatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, berkata, aku bertanya, ya Rasul, katakanlah kepadaku, kulli fil Islam qawlan la as'alu an ahada. Bagi tahu sesuatu kepadaku, sebuah perkataan yang dalam Islam, supaya aku tidak tanya kepada sesiapa dah. Qal, berkata Nabi SAW, kul amantu billah. Katakanlah, Nabi suruh katakan. Nabi nasihat balik sahabat dengan kata, kul amantu billah. Katakan amantu billah. Katakan. Lalu kita pun kata, ya, aku beriman. Kemudian apa Nabi suruh? Summastaqim. Kemudian istiqamahlah. Sebelum kita faham summastaqim tu, kata awal yang Nabi nasihatkan, yang menjadi titik tolak kepada nak merasai jasa, amantu billah. Perkataan kalimah amantu billah dalam perbahasan sifat 20 mas sekalian,
dalam Ummul Barahin, syarahan Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, mensyarahkan sifat yang pertama bagi Allah, sifat wajib bagi zat Allah itu nafsiyah, sifat al-wujud. Al-wujud diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, mensyarahkan makna al-wujud itu bil makna amantu billah. Imam Ahmad bin Hanbal menterjemahkan al-wujud, isyarat daripada amantu billah adalah al-mawjud. Ya, ini yang bermaksud yang ada, al-mawjud, khususan taksis alif lam ma'rifah diletakkan al-mawjud. Jadi bila maksud aku beriman kepada Allah dengan maksud yang ada hanya Allah, itu maksud dia. Bila yang ada hanya Allah, hati kita kuat mengatakan semuanya ada adalah diadakan Allah, menyebabkan ketika melihat makhluk kita akan teringat dan merasai adalah semuanya pemberian Allah. Mana mungkin manusia akan kufur dengan Allah? Sepatutnya, kerana yang ada hanya Allah. Tengok motor, tengok kereta, tengok rumah, tengok anak, tengok suami, yang ada hanya Allah. Bermaksud semuanya ada ni isyarat ada Allah. Saya suka bagi tamsil begini. Sebagai contoh, kita pergi jalan pada waktu malam, nak datang rumah saudara kita, malam tak bagi tahu dia, adik-beradik saudara kan, kita kadang tak bagi tahu sangat. Kebetulan lalu kita singgah, tengok-tengok lampu terpasang, kipas terpasang, tapi orang tak ada. Isyarat terpasang lampu kipas, kita takkan cakap macam ni. Lampu ada, kipas ada, kita takkan cakap. Bila tengok kipas terpasang, lampu terpasang, isyarat ada orang ni. Kita tak kata ada lampu ni, tak ada. Tengok rumah tu malam, tengok kawasan gelap di situ, tengok ada 2-3 rumah menyala. Tempat ni ada orang ni, bukan ada lampu ni, kita takkan cakap. Maka nisbah kepada isyarat makhluk, kejadian yang Allah jadikan, ada isteri, ada anak, ada suami, ada rumah, ada kereta, patutnya sebut apa? Ada Allah ni. Di mana saya tak sebut ada Allah? Sebab apa? Inilah hasil usaha aku selama ni. Bukan senang aku nak dapatnya. Dia nak sujud ke Allah? Tak ada. Sebab dia tak rasa senang tu dari Allah. Sebab tu bersusah payah tu, ya sebutlah juga Allah. Nak manis bicara lidah dia, lisan dia, tapi hatinya aku yang susah payah. Kalaulah manusia merasai akan hal keadaan ini, maka dunia ini tak ada tempat yang kosong untuk disujud. Semua sujud, penuh manusia akan sujud pada Allah Ta'ala, kerana dia sedar bahawasanya yang ada hanya Allah. Maka kalau tak ada pun, ya memang aku ni bermula tak ada. Bermula kita tak ada. Kenapa nak tangisi barang yang bukan kita mulai? Memang kita bermula tak ada. Memang ada, hidup-hidup tak ada apa. Memang kita ni tak ada apa pun dari awal. Itulah perbahasan dia. Kemudian nak minta pula barang yang kita minta, yang ada tu bukan barang kita. Jumpa orang tepi jalan, berhenti, kita ni tak ada kereta, nak minta kereta. Kereta banyak kat jalan raya, berani tahan. Saya nak kereta ni boleh? Saya nak kereta ni. Orang pun kata, gila kamu, ni kereta aku ni. Kita bukan kereta kita, nak minta macam mana? Macam itu. Jadi kita tak marah pun kalau tiba-tiba kena minta, tapi tak dapat, tak marah sebab bukan kereta kita. Begitulah kita minta apa yang kita nak di dunia ini, yang bukan milik kita. Tak dapat. Maafi muskilah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Datang rasa syukur. Terima kasih Allah. Pertamanya aku ada kau. Yang kedua kau adakan aku. Allah adakan kita, syukurlah. Tapi nak rasa syukur atas Allah adakan kita ni, satu perbahasan yang amantu billah, beriman. Kemudian nak istiqamah dengan rasa syukur. Syukur 24 jam. Ni sumastaqim ni.
bertitik tolak daripada musuh tadi kata wala tajidu aksarahum syakirin. Aku akan buat mereka ni tak syukur. Bermaksud tak ada Allah. Ini bila hidup rasa tak ada Allah, bermaksud dia tiada segala-galanya. Hilang pergantungan dia kepada Allah. Harap itu, bila tidak hidup harap kepada Allah, siapa lagi yang dia nak harapkan dalam hidup ni? Tiada masalah. Hanya Allah tempat kita berharap. Bayangkan dia tak boleh rasa ada Allah, lalu nak berharap macam mana? Lalu diharapkanlah pada usaha dia, haraplah usaha dia menjadi sebut macam betul, padahal salah. Patutnya harap ya Allah jadikan usaha ni. Dia tawakal pada Allah. Harap ni boleh juga digandingkan dengan tawakal, mas kan? Tiba-tiba dia harapkan pada usaha yang bagi jadi Allah nanti-nanti. Bila ada masa baru minta dengan Allah. Bila agak-agak tak jadi usaha baru berharap. Dah tak jadi usaha baru minta ke Allah. Terbalik. Dia kena minta Allah dulu, kini dan selama-lamanya. Sambil kita berusaha tanpa henti, kita berharap kepada Allah bagi jadi. Itu cara orang tawakal. Orang tawakal dia tak berhenti usaha. Kerana yang bagi jadi bukan usaha. Kalau dia berhenti berusaha, dia beranggapan usaha bagi jadi. Tak jadi aku buat ni, malas. Makna kata dia dah iktikad usaha bagi jadi. Tapi kalau dia iktikad usaha tak bagi jadi, yang bagi jadi Allah, maka usaha dia takkan pernah berhenti. Seiring dengan usahanya, dia berharap pada Allah menjadikan usahanya. Harapan yang paling tinggi adalah menjaga ketaatan kepada Allah. Dia berharap Allah tunaikan hajat dia. Itu ya. Datang awal waktu, datang istiqamah. Sebab apa? Sebab dia tahu yang ada hanya Allah. Amantu billah summastaqim. Wallahu a'lam jemaah sekalian, perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam perbahasan keseimbangan dalam kehidupan. Kita masuk pada fasa perbahasan terakhir tabligh sebenarnya. Apa yang saya syarahkan ini adalah perbahasan pada usul yang keempat dalam syarah hakikat kehidupan, bagaimana kehidupan yang istiqamah. Setelah kita memahami tentang kebijaksanaan, fatonah, dan kita bijaksana, kita difahamkan tentang akhirat. Sebab Nabi kata orang yang bijak adalah orang yang memikirkan tentang akhirat. Al-Qais man dana nafsa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan diri untuk amalan selepas mati. Maka bila begitu, dia yakin bahawasanya Allah membalas ganjarannya. Makanya ada hanya Allah. Tu aman tu billah. Kita akan sambung lagi pembahasan ini bersilakan insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan, terkasar-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.